Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam perkongsian kali ini. Timbul persoalan mengapa kita perlu berkongsi pendapat begini. Jawapan pertama adalah kerana kita sebagai rakyat yang merdeka, yang hidup dalam negara demokrasi, maka kita rakyat berhak untuk bersuara, untuk menyatakan pendapat dalam proses bina negara. Dan juga sebagai profesional, kita digalakkan untuk menghasilkan bahan-bahan yang berkualiti, berintegriti, bernas dan penuh dengan insights yang mungkin boleh menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang saya bawa pada hari ini ialah tentang negara kita, Malaysia yang tercinta. Kalaulah negara kita ini sebuah otak misalnya, kita boleh katakan kita adalah sebuah negara, sebuah otak yang berfikir secara kronik. Apakah benda itu bagus atau tidak? Sebenarnya negara kita Malaysia adalah negara yang baik, negara yang sangat baik. Akan tetapi mau tak mau kita harus berhadapan dengan realiti. Bila kita katakan kita berfikir secara kronik, bermaksud kita tidak berfikir dengan betul. Ataupun dalam lain perkataan, kemahiran berfikir dalam satu tubuh atau jiwa yang dinamakan Malaysia ini sebenarnya lemah dan kronik, bermaksud dalam keadaan yang sangat tidak meyakinkan, dan kadang-kadang hal ini adalah satu kerugian. Biar saya jelaskan. Sebuah negara yang berfikir, tahap pemikiran sesebuah negara adalah menjadi penentu dan pembeza sama ada negara itu maju atau mundur. Di dalam negara maju, salah satu cirinya adalah warga dalam negara itu berfikir dengan maju, mapan, tersusun dan juga terkini. Akan tetapi sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, apabila kita menghadap kepada cermin, kita lihat apa yang kita lihat dan hal itu tak boleh diubah. Kemahiran berfikir pada pendapat saya dalam negara kita masih lagi pada tahap pramatang ataupun baru nak membesar, baru nak dewasa. Okey. Kita ambil satu contoh ya. Kalau kita bariskan ya, kita pilih 10, 20 atau 50 orang, kita bariskan dan cuba kita tanya soalan, apakah maksudnya berfikir secara logik? Apa maksud logik? Apa maksudnya berfikir secara logik akal? Now, kita boleh katakan, kita boleh tanya kepada para cendekiawan, para akademia ataupun profesional, soalan ini, dan mungkin mereka boleh menjawab. Akan tetapi yang saya maksudkan adalah rakyat jelata secara umum ataupun orang awam, kita katakan, apalagi golongan marhain ataupun orang-orang biasa dikatakan, lay person. Dan lebih daripada itu, kalau kita tanya even orang-orang yang sudah graduate pun, kita katakan, cuba kita tanyakan soalan, apa maksud falsafah? Apakah maksudnya berfikir secara logik mengikut landasan falsafah yang betul? Kita percaya mungkin tidak ramai yang dapat menjawab dengan lancar ataupun tepat ataupun secara munasabah. Negara kita sebenarnya negara yang reactionary, sifatnya reactionary. Apa maksudnya? Bak kata pepatah Melayu, sudah terantuk baru mengadah atau baru mengaduh. Jadi dalam pengalaman kita mendewasa di dalam negara yang kita cintai ini, kita boleh lihat ya, pada kebanyakan masa Malaysia sebenarnya bukanlah sebuah negara leader ataupun pemuka ataupun pendahulu. Akan tetapi dia lebih kepada sebuah negara yang reactionary. Bermaksud kita bertindak balas kepada ehwal semasa, dan kita sentiasa suka duduk dalam comfort zone, merasa selesa dengan keamanan dan kemakmuran yang kita ada, walaupun sebenarnya
cukup makan saja, tapi alhamdulillah. Dan itu maksudnya kita adalah sebuah negara yang reaksionari. Dan hal itu bukanlah semestinya buruk, akan tetapi kita tidak boleh terus berada dalam plateau ataupun status quo yang seperti ini. Sebagai contoh, kita harus menyelesaikan beberapa perkara. Contohnya tentang jati diri. Jati diri, yakni soalan kalau kita tanyakan kepada rakyat Malaysia, apa maksud ataupun apakah makna anda sebagai seorang rakyat Malaysia yang merdeka, duduk dalam sebuah negara merdeka, apalagi dibentuk oleh dua buah kesatuan secara umum, yakni bermula dengan Tanah Melayu dan masuk kepada Sabah dan Sarawak, di Borneo dan seumpamanya. Jadi apakah maksudnya jati diri itu? Who you are and what are you and stuff like that. Kita harus ada satu pandangan yang kolektif dan padu, ya, kolektif dan padu. Nah, pada kebanyakan masa, secara ringkasnya, kita bermula pada hari ini, kita petik satu poin, yakni negara kita sebenarnya syarat dengan andaian, ya. Antara algoritma utama perjalanan negara kita ialah berpaut dengan kukuh, agak desperate juga kepada andaian-andaian. Yakni kita menganggap setengah perkara sudah beres, kita menganggap banyak perkara sudah termaktub dan dipahami semua, sedangkan pada realitinya hal itu belum tentu. Hal itu belum tentu. Jadi hal ini mengakibatkan kita apabila menghadapi cabaran, masalah, tantangan ataupun persoalan-persoalan dan dilema-dilema yang mendatang, kita masih bersifat reaksionari. Yakni dalam keadaan kita terkesima dan kita orang kata snap ataupun sentap, dan akibatnya disokong pula oleh keadaan kita yang berfikir secara kronik, tidak dapat berfikir dengan tenang, aman, bernas dan penuh dengan input yang sahih dan orang kata betul. Akibatnya kita sangat perlahan. Jadi kita banyak tersimpul oleh dilema-dilema persoalan yang kita tidak pernah lihat sebelum ini. Dan akibatnya, kalau kita lihat contohnya tubuh ataupun jasad politik dalam negara kita, kebanyakannya seperti dalam keadaan berdrama, ataupun politik kita dipenuhi drama, dipenuhi dengan kisah-kisah, cerita-cerita yang sebenarnya tak penting pun. Kisah seperti pemimpin ini berpindah rumah ataupun mengubah sokongannya, tiba-tiba si Anu mengkritik si Anu, tiba-tiba datang pula si Anu yang lain yang sentap, sedangkan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin politik kita yang kita harapkan untuk membina negara, bukannya berdrama dan juga sibuk untuk mengurus hal ehwal peribadi mereka. Jadi itu adalah satu contoh. Sebenarnya hal itu boleh diatasi sekiranya kita tangani dulu, bereskan dulu soal jati diri, siapa kita rakyat Malaysia. Jadi dalam konteks itu kita perlu menjawab jati diri itu dengan cara ilmu, dengan cara mendapatkan ilmu dan kefahaman yang sejati tentang sejarah negara kita dan keberadaan kita dalam dunia pada hari ini. Selain daripada itu, mungkin kita boleh tambah lagi dengan satu aspek, yakni negara kita yang begitu indah, orang kata unity in diversity, a very beautiful phenomenon in the world, ya. Malangnya kita kurang sinergi. Maksud saya adalah kita kurang muzakarah. Dan ini bersangkut paut dengan fenomena ataupun masalah yang saya sebut tadi, yakni kita syarat dengan andaian. Kita anggap banyak perkara beres, sebenarnya banyak perkara perlu diselesaikan terlebih dahulu untuk kita mengorak langkah ke hadapan. Jadi fokus kepada itu, yakni kita kurang sinergi. Maksud saya sinergi adalah kita tidak mengumpul kekuatan
dan kelebihan yang masing-masing ada. Dan kita sebenarnya perlu banyakkan muzakarah, perlu banyakkan perkongsian, penyatuan fikiran secara tulus, terhormat, jujur dan juga penuh dengan compassion, yakni kasih sayang. Itu sifat sejati kita sebagai penduduk di benua ataupun belahan timur bumi ini. Jadi kita perlu banyakkan muzakarah. Kita ambil contoh dalam konteks kita ambil contoh dalam sistem pendidikan negara. Ramai orang menimbulkan polemik. Sistem pendidikan kita belum maju, sistem pendidikan kita sering berubah-ubah, mengakibatkan orang semua kelang kabut, organisasi kelang kabut. Dan juga sebenarnya apa yang berlaku adalah pemimpin kita di pihak atas, di pihak tertinggi, contohnya menteri-menteri, kabinet, dan juga pembina dan perancang dan pelaksana kurikulum negara misalnya, dan sistem pendidikan negara, telah memberikan wawasan dan juga buah fikiran ataupun isi yang bernas. Akan tetapi apabila kurangnya muzakarah, idea yang begitu cantik di peringkat atas, apabila dia turun kepada peringkat pentadbiran, turun kepada peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, turun kepada peringkat pejabat pendidikan daerah, kepada pengetua-pengetua dan guru besar, dan akhirnya turun kepada guru, ia umpama trickling down. Maksudnya buah yang bernas dan penuh berzat itu, idea yang geliga itu dan penuh hikmat itu, sampai ke bawah hanya dalam bentuk titisan-titisan kecil. Dan inilah fenomena contohnya guru-guru apabila mereka mendapat arahan dan perkeliling baru, antara responnya ialah, wah, ini benda baru, alamak, berubah lagi, dan apa cerita. Dan ada juga yang beri komen, alah, kita buat sajalah apa yang dia hendak, kita cuba sekadar penuhi, faham tak faham, no point juga. Sebab kita pun kalau bersuara, mana ada orang yang peduli. Jadi itu adalah kesilapan yang besar, kerana setiap warga berhak bersuara secara terhormat dan betul, dan suaranya boleh didengar ramai. Sebenarnya isu yang perlu kita tangani adalah muzakarah. Jadi muzakarah secara ringkasnya kita ambil beberapa prinsip, yakni setiap individu berhak bersuara, bersuara dalam tertib dan juga adab susila orang Timur dan juga orang Malaysia yang sopan santun dan menghormati orang tua dan menghormati pemimpin. Jadi apa yang perlu adalah, it doesn't roll down, dia tak boleh bergolek ke bawah saja, dia perlu bergolek ke atas juga. Masanya telah tiba untuk para pemimpin atasan, menteri-menteri kita, menteri pendidikan misalnya, pegawai-pegawai, pengarah-pengarah pelajaran negeri, mendengar bukan sahaja pendapat PPD atau pengetua, tetapi mendengar pendapat guru-guru, orang biasa, yang orang kata pegawai-pegawai khidmat awam seperti kami guru-guru. Perlu didengar pendapat kami, kerana mungkin rahsia solution kepada proses bina negara yang lebih padu dan mantap itu sebenarnya ada pada kami orang awam. Jadi mari saya galakkan tuan-tuan dan puan untuk sama-sama hidupkan semangat muzakarah dan belajar berfikir secara logik mengikut landasan falsafah yang betul, dan dapat menyerap hikmat daripada segala khazanah ilmu, keintelektualan, sama ada daripada dunia barat, dunia sains, maupun daripada kelebihan-kelebihan kita rakyat Malaysia yang percaya kepada wahyu ilahi dan sunnah Nabi SAW, dan didorong oleh sejarah yang jelas. Contohnya sejarah intelektual negara Islam yang membawa kepada zaman Renaissance dan juga pencerahan semula pelita dunia. Jadi kita teruskan dalam video seterusnya. Terima kasih kerana mendengar. Like dan subscribe ataupun share video sekiranya bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.